macam dah turn in. Dapat tak? Yang crossing dia. Ya. Oh, ada. Ada. Nanti tolong buat Okay. Alright. Yang dah buat ni, okay, bagus. Kita akan discuss terus lah. Okay, kita akan discuss. Nanti Syafri tolong buat. Nanti hantar ya Syafri. Alright. Untuk soalan dia, mana soalan dia? Okay. Kita tengok kepada soalan dia, iaitu sekejap saya share dulu skrin saya. Okay. Okay, soalan yang kedua kot. Okay, soalan kedua dia tanya. Soalan pertama actually. Okay, ini saya bagi kelas lain, saya letak soalan nombor 2. So soalan tanya, long hair in rabbits is controlled by dominant allele, L besar, while short hair is by recessive allele, L kecil. Black color is controlled by allele B, B huruf besar, and brown color B kecil. Show a crossing between two individuals that are heterozygous. Show a Punnett square, and then show the Punnett square to focus all the possible zygotes and state the phenotypic ratio. Okay, so saya dah pilih 2 sampel daripada jawapan kawan-kawan awak. So, kita tengok the first sample. Tolong refer awak punya jawapan refer awak punya jawapan. Okay, so kita mark sama-sama. Kita guna red pen. Kita marking sama-sama. Alright. So, 5 markah. Kat mana yang dapat markah? Okay. Kat mana yang dapat markah? Dia cakap dia suruh awak show a crossing. Right, show a crossing between two individual that are heterozygous. So, untuk jawapan kawan awak ni, dia tulis dulu parent punya generation. Okay, betul. Cara tulis betul lah. Lepas tu dia tulis genotype. Okay, tulis genotype. Actually, for Kirtina, you just write P pun okay dah Kirtina. Okay, tulis P pun okay. Right? This one. Okay, madam. Okay, alright. Okay, so P parental, okay, this is genotype. Macam mana tahu L besar, L kecil, B besar, B kecil? Sebab soalan dah cakap dah, heterozygous. Okay, heterozygous for both allele. So, tulis ini genotype dapat satu markah. Semua dapat tak satu markah? Boleh? Dapat. Alright, bagus. Dapat. Bagus, okay. Then dia tunjuk, okay, buat arrow macam ni, bagus. Okay, tak adalah markah kat sini, tapi kalau ikutkan cara penulisan tu, betul. Buat arrow, nak tunjuk dia turunkan gamet. So, gamet dia adalah L besar, B besar, L kecil. Betul lah, L besar, B kecil, L kecil, B besar, L kecil, B kecil. Okay, so dapatlah yang ini. Gamet betul, bagi satu markah. Okay, lepas tu, okay, dia suruh buat Punnett square. Lepas buat Punnett square, okay, using Punnett square, tulis kat sini F1 Punnett square. Okay, F1 Punnett square, P-U-N-N double T. Punnett square. Okay, so Punnett square 2 markah. Kat mana dapat markah? Gamet betul, 1 markah. Lepas tu dalam ni betul tak? Okay, contoh L besar, B besar, betul. L besar, B besar, B kecil, betul. L besar, L kecil, B kecil, B besar. Yang ni pun betul. So semua ni betul, bagi lagi 1 markah. Okay, bagi lagi 1 markah. Lepas tu dia suruh awak state phenotypic ratio. Okay, state the phenotypic ratio.
So state phenotypic ratio, tulislah 9331. Kalau awak tulis macam ni tak ada markah. Okay, sebab apa? Sebab sekarang ni dia tulis ratio saja. Tak tulis phenotypic. Okay, tak tulis phenotypic. Contoh jawapan yang betul adalah yang ini. Okay, dia tulis. Okay, siapa punya tadi? Siapa yang saya ambil tadi? Aiman kot, Aiman punya jawapan. Okay, dia tulis phenotypic ratio dia 9 long black, 3 long brown, 3 short black, 1 short brown. Kalau soalan nak phenotypic ratio, kena tulis apa dia punya phenotype. Bukan tulis ratio saja. Tulis dia punya phenotype, tulis dia punya ratio. Sini baru ada markah 1. Boleh? Boleh ke? Faham ke? Boleh. Okay. Ya. Kalau buat F2 phenotype dulu, lepas tu kat bawah tu buat F2 phenotypic ratio. Okay, awak tulis F2 phenotype, bawah tu tulis F2 phenotypic ratio. Tapi tulis tak macam ni? Tulis tak? Tak. Tak tulis, tak ada markah. Okay. Alright, so kita tengok Aiman punya ni. Akin betul, 1 markah, Gamet betul, Punnett square pun betul. So 2 markah, so Aiman pun dapat 5 markah. Okay, untuk soalan 1. Okay, soalan 1. Okay, so macam ni kalau tak apa kita belajar. It's okay buat salah tak apa, kita belajar. Okay, so nanti awak buat nanti untuk buat satu lagi soalan, buat soalan-soalan yang lain, awak tahulah mana yang betul, macam mana nak buat yang betul. So dekat sini kita dapat berapa sahaja? Kita dapat 4 markah sahaja untuk soalan pertama. Okay, kita pergi pada soalan kedua. Soalan kedua dia tanya, soalan dia tanya apa? Okay, yang ni. In one experiment carried out on cats, long fur is dominant toward short fur and grey fur is dominant toward brown fur. Ali's cat has long grey. Kucing Ali dia punya fur long grey. Tapi kita tak tahu genotype. Okay. So dia tanya, write down the possible genotype for Ali's cat. Betul tak? Betul tak? Ada jawapan lain sebab ini? Betul. Sini 2. Okay, kita tengok jawapan lagi 1. PPSS, okay betul. So sini pun 2. Alright. So then dia tanya, how is the genotype determined? How is the genotype determined? Kita tahu long grey, kita buat kali lain dah. Kita tahu long grey ni adalah dominant. Okay, tapi kita tak tahu dia punya genotype. Macam mana kita nak tahu dia punya genotype? Kita nak kena buat apa? Kita nak kena buat apa? Yes, kita akan buat test cross by using, okay, kita akan buat test cross. Okay, kita akan, jawapan dia adalah using test cross. Okay, using test cross. Salah lah. Okay, sebab Ali cat has long grey dominant, tapi genotype kita tak tahu. So macam mana kita nak tahu? Kita akan buat test cross using test cross. So yang ni pun by crossing the offspring. Okay, by crossing the offspring with homozygous recessive. Betul. Okay, 1 markah. Dia punya explanation ni adalah explanation untuk test cross. Okay. Alright. Then soalan cakap apa? Soalan bagi tahu draw a diagram. Okay, draw a diagram showing a cross between heterozygous, okay, heterozygous cat and homozygous recessive cat. So soalan state apa? State the, give the genotypic and phenotypic ratio obtained. So kalau kita tengok jawapan ni, okay, kat mana dapat markah? Ni dapat markah 1. Okay, lepas tu dia turunkan gamet 1 markah sini. Okay, lepas tu actually Aiman, mana Aiman? Aiman ada tak? Aiman? Aiman ada tak? Ya. Aiman, awak kena state dulu genotype, awak kena tulis genotype dulu Aiman. Okay? Aiman? Okay. Apa-apa pun sebelum awak tulis ratio, tulis dulu dia punya genotype,
phenotype. So awak listkan, patutnya kat sini awak listkan dulu genotype. Dia listkan dulu genotype. So tak ada markah lah untuk genotype ni sebab awak tak listkan. Awak terus pergi kepada genotypic and phenotypic ratio. So kalau genotypic phenotypic ratio, dia betul lah. Sini satu markah, sini satu markah. Okay, tapi dia hilang markah dekat sini. Okay, boleh ke yang lain? Boleh. Okay, Madam. Kalau yang tu saya buat Punet tak apa. Punnett square Punnett boleh. square. Boleh. Okay. Boleh je. Okay. Kita tengok yang ni ada satu markah. Okay, ni pun sama. Ada satu markah. Okay, macam ni dia buat, dia listkan dulu genotype. So sini dapat satu markah lah. Kitina dapat satu markah kat sini. Lepas tu soalan nak apa? Soalan nak write the genotypic and phenotypic ratio. So tulis genotypic ratio dia adalah 1. Yang ni, 1 ni, so genotype betul. Apa phenotypic ratio dia? Okay, phenotypic ratio dia salah. Cara tulis salah. So tak ada markah. Cara tulis phenotypic ratio yang betul macam tadi. Macam sampel soalan tadi. Contoh macam ni, Aiman punya ni. Ini adalah cara tulis yang betul. 1 long grey, 1 long brown, 1 short grey, 1 short brown. Ingat, kalau dia nak phenotypic ratio, tulis yang ni phenotype. Tulis nombor. Kalau dia nak phenotype sahaja, tulis phenotype je yang ni. Okey, tapi kalau dia nak ratio saja, tulislah 1, 1, 1, 1, 1. Kalau dia nak ratio saja. Okey, boleh ke? Clear? Boleh tak? Ya. Okey. Alright, clear. Ya, ada soalan. Ya. Yang tadi soalan kucing tadi. Aha. Kan dia ada 2 possible genotype kan? Kalau boleh tak kalau tulis macam 2 P besar, 1 S besar, 1 S kecil. Macam 1 je kecil. Okey, bagi Syarah, bagi jawapan. Awak? P besar, S besar, S kecil. Betul satu markah? Betul satu markah? Sebab jawapan skema ada 4. Ada 4 jawapan. P besar, S besar, S besar. Yang ni jawapan pertama. Lepas tu yang ni. Lepas tu Syaras punya jawapan tadi. P besar, S besar, S kecil. Okay. Lepas tu P besar, P kecil, S besar, S besar. Ini jawapan dia. Tapi kita nak 2 saja sebab 2 markah, letak 2 saja. Okay, thank you Syaras. Bagus. Alright, ada lagi soalan? Soalan? Ada lagi ke? Tak ada Okay. Faham ke? Kalau tak faham angkat tangan. Faham ke? Faham. Okay, Alhamdulillah. Bagus. Okay, tapi itu baru 4.1 4.1. Hari ni kita nak masuk 4.2. Okay, 4.2. Deviation from Mendel's law. Ini dia. Okay. Okay. Allahu Akbar. Okay, deviation from Mendelian inheritance. Maksudnya deviate ni, apa maksud deviate? Apa maksud deviate? Apa maksud deviate? Apa yang korang faham dengan deviate? Anyone? Apa deviate? Guys, dah lah kelas petang guys. Saya hari ni 5 jam. Makan cik semua tadi. Boleh tak bagi kerja sama? Apa itu deviate? Penyelewangan. Dia lain. Different. Dia lain. Okey, tak apa. Bagi saya bukan nak jawapan skema. Apa yang awak faham saja. Lain. Dia dah tak follow. Tak ikut law. Very different from that law. Very different from the law, Mendel's law. So deviate ni dia dah lari daripada law. So apa Mendel's law untuk monohybrid? Mendel cakap apa untuk monohybrid? F2 apa Mendel cakap? F2 monohybrid. F2 phenotypic ratio untuk monohybrid cross.
Apa Mendel cakap? Apa ratio dia? 3-1. 3-1, very good. Yes. What about test cross? 1-1. 1-1. Okay. For the hybrid? 9-3. 9-3-3-1, right? Okay, betul. So kalau untuk test cross, the hybrid? 1-1. Okay, yang Afrina baru bangun ke Afrina? Suara macam okay, terpaksa. Okay. So, learning outcomes. Explain briefly type of inheritance that deviate from Mendelian. So, sekarang ni untuk 4.2 dia dah tak follow Mendel. Dia dah tak follow dah 3-1. Dia dah tak follow dah ratio 1-1. Tak follow ratio 9-3-3-1. Tak follow ratio 1-1-1. Okay. So, explain briefly types of inheritance that deviate from Mendelians. Co-dominant allele, incomplete dominant allele, multiple allele, linked genes, sex-linked genes and polygenes. Okay. So co-dominant allele, apa yang contoh yang kita akan belajar dalam syllabus kita adalah human MN blood group. Ratio dia adalah 1:1. Incomplete dominant allele, ratio yang kita belajar dalam syllabus adalah Snapdragon flower. Ratio dia 1:1. Okay, and then multiple allele. Multiple allele, okay, genetic diagram, construct genetic diagram to show multiple allele using human ABO blood group. Okay, awak dah buat kan? Tu flip grid kan? Dah. Ada yang dah hantar. Ada yang dah hantar. Okay, dah. Okay, like lah. Ya, ada yang dah hantar and saya dah komen lah. Okay, ada seorang je lah yang saya tak komen lagi. Ya, bagus. Saya kagum lah dengan awak. Okay, memang semangat. Bagus. Alright, so ABO blood group. So ada kawan-kawan awak yang blood group A, B, AB, ada blood group O. Siapa yang buat yang dia macam berlakon sikit? Ya Allah, bestnya. Siapa yang lupa? Kelas ni ke kelas yang lain? Syafira. Siapa? Syafira Sekejap. Syafira. Syafira Sekejap saya check balik. Betul. Kuat sangat saya cakap. Okay, Syafira. Saya suka tengok. Saya macam menarik. Okay, itu adalah multiple allele. And then kita ada polygenes. Okay, polygenes, polygenic inheritance. Okay, using human skin color. Macam kita ada skin color yang cerah, ada yang tan, ada yang tak berapa, ada yang tengah-tengah. Itu adalah polygenes. Okay, polygenes. Link gene. Okay, link gene ni saya nak letak macam highlight sikit. Sebab ini adalah soalan yang sangat famous. Link gene ni famous. Famous gila. Okay. Banyak soalan dia boleh tanya. Even last year. Okay. Even last year, sekejap, kenapa tudung saya macam lain? Okay. Last year, soalan keluar link gene. Okay. Senangnya. 4 markah saja. 4 markah saja. Okay, 4 markah link gene. A test cross was carried out on Drosophila with grey body and normal wing, produce the following progenies. Okay, so kalau last year soalan keluar link gene. Ni bila 2021. Sekejap saya tengok 19-20. 2021 sampai 20. Tak ada je. 19-20 pun saya rasa ni juga kot. 19-20 mana saya tak ada. Kat rumah kot. Kat rumah. Okay, 19-20 pun saya rasa link gene juga kot. Ke dihybrid. Okay. So dia adalah yang famous lah. Dia memang paling famous sebab daripada dihybrid cross yang biasa, dia boleh tanya pasal link gene. Daripada link gene dia boleh tanya pasal 4.3, subtopik 4.3. So memang favorite ni. So sebab tu kalau ada hybrid cross awak tak boleh nak buat, link gene apa pun awak tak boleh buat. Okay. And then kita ada sex link gene. Sex link gene tak payahlah kita highlight sex link gene ni. Okay, sex link gene adalah X link gene. Okay, adalah X link inheritance
yang kita akan belajar nanti, construct a genetic diagram to show sex linkage using hemophilia. So selalunya kita akan guna example hemophilia ataupun color blind. Okay, color blind. Ada color blind tak dalam ni? Kelas ni ada color blind tak? Tak ada? Tak ada. Okay. Tak ada. Tak ada. Okay, boys okay? Tak ada. Tak adalah, tak nampak langsung colour. Maksudnya tak boleh macam, tak boleh differentiate colour green and kuning ke, red and orange ke. Okay, semua ada lesen Ya, ada. Okay, semua okay, bagus. Tak ada black, tak ada colour blind. Colour blind. Okay, menarik. Okay. Kenapa lelaki senang kena colour blind? Kenapa? Boleh siapa-siapa tak beritahu kenapa lelaki senang dapat colour blind? Even my cousin pun ada colour blind. Okay, saya punya cousin ada 2-3 orang. Dia ada beradik dia ada 6 orang. 2 orang colour blind. Okay. Kenapa? Dia lelaki lah, of course. Kenapa lelaki senang colour blind? Dia sex link genes. Ya, sex link gene. Kenapa? Dia terjadi kat kromosom Y. Lelaki kan XY. Betul. Okay, betul. Ya, saya tahu lelaki XY. Okay, betul. Explanation yang bagus. Okay, dia sebab lelaki ni dia punya sex kromosom XY. Okay, XY. So dia Y dia punya kromosom tu pendek. So dia tak boleh nak bawa allele yang banyak untuk mask the X-link punya inheritance. Nanti kita akan belajar. Menarik lah. Actually menarik tau belajar ni. Belajar macam ABO blood group, link gene, sex link gene ni, polygene. ABO blood group ni contoh yang biasa kita dengar, bukan biasa. Saya tak tahulah kalau awak pernah dengar ada satu berita ni dia tak mengaku anak sebab blood group lain. Blood group dia wife dia blood group, saya tak ingatlah blood group apa, tapi dia ada satu ni dia nak ceraikan bini dia sebab dia tak, anak dia bukan anak dia sebab dia tak mengaku tu anak dia kot. Macam mana entah ceritanya. Tapi dia macam dia nak ceraikan bini dia sebab anak dia blood group lain. Dianya blood group A tak silap saya. Wife dia blood group B. So anak dia blood group O. Kesian kan? Kesian. Itulah pentingnya education. Itulah pentingnya education. Macam tak tahu apa-apa tiba-tiba nak ceraikan orang, suka hati je. Kalau saya macam tak apalah. Tak apalah maksudnya daripada dapat lelaki bodoh macam tu. Bukan bodoh lah, bukan sesuatu bodoh, tapi macam education tu penting lah. Okay, education tu penting. Boleh kan kalau wife A blood group B, dia punya blood group A, boleh kan dapat anak blood group O? Boleh. Boleh kan? Kenapa? Kenapa boleh? Sebab dia punya genotype A, O, B, O dengan B. ada I, O dan I. Ya, IA, IO, IB, IO boleh lah dapat blood group O. Apa masalahnya? Ya Allah, saya macam tak tahulah. Kesian. Rugi lelaki tu. Rugi lelaki tu. Kesian. Lepas tu, awak, okay, nak gosip pula. Lepas tu, ada awak tengok dekat Facebook yang baru-baru ni, yang dia nak ceraikan wife dia sebab wife dia, wife dia ambil vaksin senyap-senyap. Oh, ada. Saya tak boleh Sebab blur. tak bagi tahu dia. Ya Allah, saya tak boleh blur lah. Serius guys. No, girls nak cari laki-laki, carilah laki-laki yang matrik punya educated. Okay. At least diorang tahulah ABO blood group ni, vaksin ni, diorang tahulah. Okay, tolonglah jangan cari laki yang anti-vaksin. Saya memang anti kepada anti-vaksin. Tolonglah jangan cari lelaki yang anti-vaksin dan carilah lelaki yang pandai sikit. InsyaAllah lah. Lelaki yang masuk matrik ni semua ada pandai-pandai. Okay. Okay, madam. Baik, madam. Mencari. Okay. Tak payah mencari lagi. Okay. So macam penting lah education tu. Ni macam saya tak tahulah. Kadang-kadang macam lelaki ni, bukan nak gotot lelaki tapi macam tolonglah belajar. Kenapa tak belajar macam tu? Macam tapi saya tak kutuk lelaki tapi macam ada, bukan tak lelaki-lelaki matrik semua hebat, semua macam pandai, diorang pandai kot lelaki-lelaki matrik ni kan. Okay. Thank you dah. Betul, insyaAllah pandai belaka.
Tahulah, at least tahulah Kami AB. limited ada. Oh wow. Limited Tak ramai ada kat sini. At least tahulah ABO blood group tu genotype untuk blood group A apa. At least basic macam tu tahu kan. So alhamdulillah lah. Okay, education is important. Alright, so kita pergi pada yang pertama, codominant. Codominant. Okay, codominant maksudnya dua-dua dominant. Okay, dua-dua dominant. Co-dominant, dua-dua adalah dominant. Contohnya adalah human MN blood group. Okay, human MN blood group. Okay, ini yang poin pertama selalunya kita letak sebagai definition lah. Okay, poin pertama ni. Ini adalah definition. Okay, both alleles are dominant, are fully equal and are fully equally expressed in phenotype of heterozygous. Okay, dua-dua allele adalah dominant. Sebab itulah coexist. Dua-dua hidup dekat situ, coexist. Okay, dua-dua adalah co-dominant, dua-dua adalah dominant. For example is human MN blood group. Kita ada 3 blood group, MN dengan MN. Okay, human MN blood group ni selalunya term yang selalu gunakan untuk pelajar-pelajar yang further study dalam medik lah. Okay, dia selalu guna human MN blood group. Okay, kita ada 3 blood groups MN. Kalau M individuals are homozygous for allele M. Kalau N individuals are homozygous for allele N. MN individuals are heterozygous MN. Contohnya kalau orang tu ada MN blood group, kita tak cakap dia adalah blood group M atau blood group N. Kita cakap dia adalah MN. Maksudnya dua-dua ni adalah dominant. Okay. So bila kita buat phenotypic, kita buat self cross, F2, F1 self cross, dapatlah phenotypic ratio dia 1:1. Contohnya, okay, genetic diagram yang ni, kita ada M blood group cross dengan N blood group. Okay, M blood group cross dengan N blood group. So kita turunkan gamete, cross it together, dapatlah F1 genotype MN blood group. All blood group MN. So bila kita buat self cross, okay, bila kita buat self cross MN cross dengan MN, turunkan gamete, dapatlah ratio 1:1. Ini adalah contoh genetic diagram. Okay, contoh genetic diagram. Alright. Itu adalah codominant. Okay, both alleles are dominant, fully equally expressed in phenotype of heterozygous. Okay. Then kita ada incomplete. Incomplete maksudnya tak lengkap. Dia tak cukup, dia tak lengkap. Dia dominan yang tak lengkap. Okay, contoh yang kita akan guna, contoh yang dalam silibus kita adalah snapdragon flower. Okay, snapdragon flower. So, apa maksud incomplete dominant alleles? It refer to when neither of two different allele is completely dominant over the other. When neither of the two different allele, okay, dua-dua ni, sama ada ni atau ni, okay, white atau red, dua-dua ni bukan completely dominant over the other. One allele not fully dominant over its partner. This condition is recognized when the heterozygote expressing an intermediate phenotype relative to the parental phenotype. Okay, kalau kita tengok this case, kita ada kita ada white. Okay, kita ada white and kita ada red. Okay, tapi bila dapat F1 kita dapat pink color. Kenapa kita dapat pink color? Sebab red ni tak cukup dominant. Dia tak fully dominant. Okay, dia tak fully dominant. One allele is not fully dominant. And actually, kalau ikut kita punya explanation yang details lah, red protein dalam bunga ni tak cukup. Okay, red protein dalam red protein dalam bunga ni tak fully express. Okay, dia tak fully express. Bila tak fully express, bila dia bercampur dengan white, bila dia kahwin dengan white, sebab tu dapat pink, intermediate phenotype. Okay. So example is the flower color in Atherinum species ataupun flower color in snapdragons. Okay, flower color in snapdragons. The flower color is controlled by 2 allele. Okay, red dengan white ni dikontrol oleh 2 allele. CR adalah R besar Okay, R besar adalah allele for red flower. CW is allele for white flower. Okay, CW. Okay, itu baru allele. Genotype. Kalau genotype mesti kita tulis 2.
2 allele. So genotype untuk rate adalah CRCR. C, cara tulis kena macam ni. C besar, lepas tu superscript R kat atas. C besar, superscript capital R kat atas. Itu genotype untuk rate. Then untuk Y, CW, CW. White. Untuk pink punya genotype CRCW. Okay, CRCW. Itu untuk pink. Okay, maksudnya dua-dua ni bukanlah dominant, tapi dia tak fully express. Okay, CRCW. So when red snapdragons cross with white snapdragons, all F1 will have pink flowers. Okay, then self cross of the F1 dapatlah F2 1, 2, 1. Akan dapat 1 red, 2 pink, 1 white. Okay. Ada sesetengah buku, dia tulis white ni CR kecil. CR kecil. Okay, kita tak guna yang ni buku lokal. Okay, buku lokal kita guna CR kecil, CR kecil. Dia tak guna yang tu. Okay, sebab itulah kita guna Campbell. Okay, reference kita adalah Campbell. So CR besar, CW, CW. Macam ni tulis macam ni. Okay, so ini adalah contoh genetic diagram. Okay, contoh genetic diagram. So kalau saya tengok sampel 2 jawapan yang kawan awak tadi, diorang dah master dah buat genetic diagram. Tulis dulu color, tulis dulu phenotype, red, white, buat crossing, tulis genotype, CR, CW, CW. Lepas tu, gamet bulatkan, gamet wajib bulatkan. And then tunjukkan crossing, sebab crossing ni maksudnya fertilization. Okay, ini maksudnya meiosis. Ini maksudnya meiosis. Crossing kat sini fertilization. So bila fertilization, dapatlah offspring yang pink, CRCW. After that, we do the self cross, F1 cross with F1, CRCW cross with CRCW, dapatlah gamet. Okay, dapatlah gamet ini, CRCW. Okay, then after that, we cross it together, dapatlah CR. Okay, yang ni tulis. Lepas tu tunjuk. Macam ni. CW, tunjuk. Okay, lepas tu tunjuklah. Dapatlah, tulis dulu genotype. Tulis dulu F2 genotype. Lepas tulis F2 genotype, tulis genotypic ratio. Tulis F2 phenotype. Tulis F2 phenotypic ratio. Ini latest pemakahan macam ni Maksudnya latest masa kita pergi marking, kena tulis macam tu. Macam saya cakap tadi, kalau tulis phenotypic ratio, make sure tulis number dengan tulis phenotype. Macam ni. Okay? Boleh ke setakat ni? Madam, Ya, I have a question. About the CR, and then CW. yes. Is it wrong if I just write RR and WW? Must I write that? Yes, yeah, you must write like this. CR macam ni. Yang ni. If you just write RRWW, salah. Okay, cara penulisan incomplete dominant allele memang macam ni. So meaning that I can use that C for all the questions that are similar like this also. I can use, Is it what do you mean similar like this? Is it refer to incomplete dominant allele or just deviation? just incomplete. Yeah. Kalau untuk incomplete dominant allele, yes, you must write like this. C besar, C besar. Tapi selalunya ada soalan, nanti saya bagi sampel soalan. Sampel soalan dia dah bagi siap-siap. Dia dah bagi contoh dia bagi CR, contoh dia bagi allele. Contoh dia bagi CH is the colour for the short back horse. Contoh. Okay. Dia dah bagi allele tu siap. And then you kena buat contoh ada soalan kot dalam. And then you kena tulis genetic diagram based on allele dia bagi. Selalunya dia bagi dah allele. Okay, tapi kalau dia tak bagi allele, okay Tina, kalau dia tak bagi allele, maksudnya you kena tulis, dia kena refer macam ni lah. Okay. Okay? Okay, thank you, madam. Welcome. Wait, mana dia soalan tu? Kejap. Alright, ada lagi soalan?
Ada lagi soalan? Tak ada? Ada ke? Tak ada? Okay, tiada. Alright. So, kita pergi kepada seterusnya iaitu multiple allele. Okay, multiple allele. Apa maksud multiple allele? It is condition when 3 or more alleles, okay, 3 or more alleles determine, okay, a condition where 3 or more alleles determine the phenotypes for a character of a single gene. Okay, condition when 3 or more alleles determine the phenotype for a character of single gene. 3 or more alleles that can occupy. So, these 3 or more alleles can occupy the same locus. So, contoh kita ada kromosom, dia boleh duduk dekat locus. Okay, contoh dia boleh duduk dekat locus ni. 3 atau lebih allele tu. Alright. So, for example, inheritance of human ABO blood group. Okay, ABO blood group. Kita ada 3 alleles. Okay, iaitu IA, IB, IO ataupun I kecil. So, kalau A blood, okay, individual. Contohnya ada blood group A, ini dia punya genotype. Okay, sama ada ni ataupun ni. Kalau B blood, individual, ini atau ini. Okay, kalau AB, salah salah ni. Patutnya saya buat superscript. Okay, superscript salah ni, saya betulkan. AB blood individual genotype adalah IA, IB. O blood individuals genotype adalah IO, IO ataupun awak tulis I macam ni. Okay, alright. Apa dia lagi? Okay, yang itulah. So sekarang ni siapa yang blood group A? Siapa blood group A? Angkat tangan, blood group A. Okay, Sarah, Manisha. Siapa ni lagi? Alright, Sarah, Manisha, Adam. Okay, blood group B. Siapa? Saya blood group B. Saya blood group B. Oh, ramai blood group B. 7, 8 raise hand. Oh, okay. Blood group B, blood group O. Okay, turunkan tangan. Blood group O. 4. Okay. Blood group O. Memang universal donor. Okay, boleh derma pada siapa-siapa pun. Okay, semua blood group dia boleh dermakan. Tapi dia boleh receive daripada O sahaja. Pernah derma darah ke? Yang lain ni? Pernah derma darah ke? Ada tak siapa-siapa pernah derma darah? Tak pernah. Tak pernah. Tak pernah. Tak pernah. Oh, ya ke? Okay, blood group AB. Siapa blood group AB? Unik blood group AB. Susah jumpa. Oh, Syafira, Patricia. Yes. Okay, so blood group AB. Alright. Bagus. Okay, so siapa yang siapa nanti kan saya tak tahulah SEM 2 ni ada ke tak, tapi selalunya kalau college kita selalulah buat aktiviti derma darah ni. HEP selalu anjurkan aktiviti program derma darah. Okay, adalah SEM 1, SEM 2 kot. Ke SEM 2 je itu. Tak ingat, tapi last year macam 2 kali juga SES. Ada tak? Kan SES? Ada. Tapi tak sempat. Tak sempat. Panjang Ramai kan? sangat. Ramai sangat. Ya, ramai sangat, beratur panjang gila daripada library tu kadang-kadang. Kan daripada library kan? Library kan tempat korang? Library tu. Daripada dalam library sampai keluar. Panjang beratur. Tengok budak-budak matrik ni bagus. Okay, dia nak derma darah. Dapat makanan ke lepas tu? Dapat makanan ke? Tadi dapat Milo lah. Ke tak dapat? Ada ke korang tak derma pun? Tak derma mana korang tahu? Okay. Entahlah hari tu macam dapat Milo. Tak ingatlah tapi tahun bila dapat Milo dengan apa satu beg tu ada Milo, ada roti macam tu lah. Okay. So menarik lah. Bukan menarik. Kalau awak ni berkesempatan untuk derma darah, derma lah. Okay. Antara sebab kan kesempatan maksudnya ada peluang, ada rezeki nak derma darah. Derma lah kan. Macam contoh berat lebih daripada 45 kot ke 50. Berat kena mencapai minimum berat. Hemoglobin awak kena banyak. Lepas tu tak undergo surgery in less than 6 months rasanya. Okay, baguslah. Sebab saya antara yang pernah terima darah lah.
Okay, saya pernah antara yang pernah terima darah. Saya tak derma sebab saya tak cukup hemoglobin. So saya antara yang pernah terima darah masa surgery itu. Itu lama dah, 2 tahun lepas. Right, so terima kasih lah siapa-siapa yang dah pernah derma darah. Okay, awak menyelamatkan orang lain juga. And kalau ada peluang nanti derma SEM 2 nanti ke untuk KMPP, derma darah. Okay, so IO is a recessive allele while IA, IB are both dominant ataupun co-dominant allele. So kita tengok kat sini, ABO blood group system in human. Since an individual carry 2 alleles, there are 6 possible genotype. Okay, 6 possible genotype and 4 possible blood type. So Allah. So macam tu. Okay, 6 possible genotype. Ini adalah 6 possible genotype and ada 4 possible blood types. A blood group, B blood group, AB blood group, O blood group. Okay, alright. So ini adalah blood group A. Okay, kita tengok cross antara blood group A, blood group B. So IA, IB, IB. Contoh ni contoh. Kalau soalan mengenai ABO blood group, macam-macam case dia boleh bagi. Maksudnya macam-macam soalan dia boleh bagi. Okay, dia tanya and then selalunya kalau ABO ni selalunya dia keluar AC juga. Kot sesuai untuk tanya AC. Tapi untuk genetic diagram pun sesuai. Tapi soalan ni akan differ. Okay, dia punya question dia akan differ. It's not specific kepada soalan tu. Okay, dia boleh tanya blood group O adalah parent, mother ada blood group O. Okay, ayah ada blood group B. Okay, apa dia punya anak? Apa dia punya ratio? Dia suruh kira semualah. Right? So ini adalah contoh. Okay, ini adalah contoh. Blood group A, IA, blood group B, IB. So dia punya gamet, turunkan, bulatkan gamet, cross Z together, dapatlah IA, IB. Okay, dapatlah F1 cross dengan F1, IA, IB. So bila buat cross, bila turunkan gamet, buat cross, dapatlah 1 blood group A, 2 blood group AB, 1 blood group B. Okay, so dapatlah ratio yang macam ni. Bukan maksudnya ada 4 orang anak je. Tak adalah dia orang ni kahwin ada 4 orang anak je. Tak, nak ada 8 orang anak pun tak apa. Tak kisah. Tapi sebab ini adalah refer kepada ratio saja. Okay, ratio. Sebab ada student yang confused. Oh, maksudnya parents ni boleh ada 4 anak je lah. Tak, ini ratio. Ratio. So kalau dia dapat 20 anak pun, ada 20 orang anak. Mana dia? 20 orang anak pun ratio dia tetap 1:1. Okay. Alright. Tak ada. Okay, ni awak boleh buat sendirilah. Okay, polygenes. Okay, polygenes refer kepada saya tak cakap lagi. Okay, tadi ya. Okay, kalau polygene, gene tu gene lah. Poly tu maksudnya banyak. Okay, so dia refer kepada gene yang banyak. Contohnya kita ada A, B, C. More than one gene. Okay, more than one gene. A, B, C. This more than one gene ni, A, B, C ni, dia akan control satu karakter. Dia akan membawa makna satu karakter. Itu maksud polygene. Okay, in polygenic inheritance, a character is controlled by cumulative effect of more than one gene. So kita ada A, B and C. Tiga-tiga gene tu dia akan membawa maksud satu karakter. Itu adalah polygene. So this occurs when one trait is controlled by 2 or more genes. Ini berlaku apabila satu trait controlled by 2 or more genes. At different loci. Tengok tempat dia beza. At different loci on different chromosome. Contohnya adalah height in humans. Height in humans is controlled by 2 gene, iaitu A and B. Okay, ketinggian human controlled by 2 gene, A dengan B. And setiap gene ada dia punya unit. Okay, ada dia punya unit. Contohnya kalau A dengan A besar, B besar, dia membawa maksud 1 unit. Okay, kalau short allele iaitu A kecil, B kecil, dia membawa maksud 0.5 unit.
Okay. So kalau kita tengok contoh, kalau dia punya individual tu macam contoh macam siapa siapa tinggi dekat Malaysia ni? Siapa tinggi? Contoh. Siapa bagi satu nama? Amin. Ha? Guangsu. Lee Guangsu. Okay, Guangsu. Korang tahu tak? Tak apalah, aku tahu kot Guangsu ni siapa. Okay, Guangsu contoh dia adalah very tall. So Guangsu tu, okay. Okay, Guangsu ni dia punya gene tu A besar, B besar. So gene dia bila duduk macam ni, bila dia unit dia macam ni, A besar, B besar, A besar, B besar, dia membawa maksud 4 unit. 4 unit tu akan memberi satu karakter iaitu very tall. Okay, very tall. Okay, contoh. Okay, lepas tu ada pula satu individu. Contohnya kita ambil siapa lagi? Lagi satu nama? Yang slightly tall. Zizan. Siapa? Yan? Nama? Zizan. Okay, kita bagi Zizan. Zizan slightly tall. Okay, Zizan slightly tall. So dia punya gene untuk ketinggian dia A besar, A kecil, B besar, B kecil. Slightly tall. Short. Contoh saya. Short. Okay, contoh senang. So saya punya gene A kecil, B kecil. Akan membawa maksud, dia 2 unit saja. Sebab satu ni 0.5 je. Okay, satu A kecil tu adalah satu A kecil, satu B kecil tu maksudnya 0.5. So 2 unit saja. So 2 unit tu membawa maksud short. Okay, dia akan bagi satu karakter iaitu short. So ni saya. Okay. So allele A and B are incompletely dominant to A and B. So due to cumulative effect, genotype yang ni will make the same genetic contribution for tallness. Okay, tak berapa penting. Maksudnya kalau macam ni, walaupun dia macam ni, genotype yang ni, dia punya value still sama. Dia still tinggi. Tinggi dia still sama. Okay, sebab value dia sama, 3.5. Okay, and kalau untuk polygen ni, dia akan shows a bell-shaped curve. Yang ni. Dia akan show a bell-shaped curve. Okay, bell-shaped curve. Okay. So another example untuk polygenes adalah inheritance of human skin color. Okay, inheritance of human skin color. So ada yang very fair. Okay, ada yang putih, sangat-sangat putih. Ada yang biasa-biasa je. Macam kita duduk sini kot. Okay, biasa. Malaysia, Asian duduk sini kot. Okay, Asian. Okay, ini memang yang macam European, EU. Okay, ini Asian. Okay, ini South African kot. Contoh. Okay, yang itulah. Okay, another example adalah inheritance of human skin color and weight in humans. So they influenced by polygenic. Gene yang lebih daripada satu akan membawa maksud satu karakter. Okay, itu adalah polygenic inheritance. Boleh ke? Setakat ni? Boleh. Okay. Boleh. Boleh. Alright. So kalau untuk multiple allele dengan polygen, dia tak ada genetic diagram tau. Multiple allele dengan polygen ni selalu dia tanya teori. Bila dia tanya teori, selalunya dia tanya differences. Okay, differences between multiple allele and polygen. Dia selalu tanya jugalah multiple allele dengan polygen ni. Selain teori dia je yang tak ada genetic diagram. Yang lain ada genetic diagram. Alright, boleh? Boleh. Tak, dah jawab dah tadi, sorry. So, kali nak tanya kan. Okay, so nak sambung ke? Ke nak buat soalan? Sambung ke buat soalan? Ha? Apa dia? Siapa cakap tadi soalan? Buat soalan ke? Buat soalan Boleh? Boleh. Okay, kita buat soalan. Saya dah post dekat Google Classroom.
tajuk soalan tu, tajuk worksheet tu adalah deviation from Mendel law. Okay, deviation from Mendel's law. Ada 4 soalan tapi tolong buat soalan 1 dengan 2 sahaja. Buat soalan 1 dengan 2 dulu. Sebab kita baru belajar 1 dengan 2 tu dulu. Boleh? Boleh ke? Boleh. So saya bagi masa dalam Boleh, madam. 15 minit boleh? 15 minit Boleh ke tak? Boleh, madam. Okay. Okay, buat sekarang. 15 minit. Thank you.
Dah siap ke? Satu soalan lagi. Okay. Take your time sampai 3:30 Dah siap nanti terus upload dekat Google Classroom. Ya, question 1 and 2 saja Jude. Thank you.
Alright, so kita yang buat tu nanti ialah dah ambil masa 3.5 kan. Sampai 3.5 kita terus discuss Okay, terus discuss. Alright. Sekejap ya. Saya share screen. Saya dah select satu sampel jawapan. So daripada kawan awak. Okay, so boleh refer lah. Okay, so kita akan bincang dan kita akan tengok awak punya jawapan betul, bukan betul tak, sama tak? Okay, so soalan pertama. Okay, soalan pertama dia tanya pasal, dia tanya pasal apa? Dia tanya pasal Okay, according to Mendel's first law, the F2 phenotypic ratio is 3:1. Research by geneticists later show that the monohybrid crossing that deviate from the ratio using a suitable example of incomplete dominant. So using a suitable example of incomplete dominant, design a crossing to show how the F2 ratio deviate from the 3:1. Okay, dia dah cakap dah ini adalah incomplete dominant. So guna example yang sesuai. Okay, example yang sesuai untuk menunjukkan dia adalah incomplete dominant. So inilah, okay, ini adalah contoh lah sepatutnya. Contoh sepatutnya awak guna adalah Snapdragon yang ikut kita punya syllabus. Okay, Snapdragon. So kita tengok dia punya drawings. Okay, Hafizah punya drawing. Okay, so kita tengok dia tulis phenotype betul, dia tulis genotype betul. So CR, CW dapat 1 markah. Okay. Lepas tu dia turunkan gamet, dia bulatkan gamet, 1 markah. Lepas tu dia tulis genotype CR, CW dan tulis phenotype pink, 1 markah. Okay. Boleh ke setakat ni dapat ke? Dapat F sampai F1? Dapat. Okay. Alright, bagus. So lepas tu kita pergi buat self cross. F1 bracket self cross. So pink cross dengan pink. So CR-CW cross dengan CR-CW, 1 markah. Okay. Turunkan gamet, 1 markah. Okay. Lepas tu F2 genotype, tulis F2 genotype, CR, CW, CW, 1 markah. Okay. Lepas tulis genotype, tulis phenotype. Okay, make sure you tulis phenotype dekat sini. Boleh? Okay. Boleh? Boleh. Okay. Lepas tulis genotype, tulis phenotype. Tulis phenotype F2 phenotype, dapat 1 markah. So CR, apa dia? Dia punya colour? Red. CRCW? Red. CRCW? Pink. CW? White. Okay. So tulis macam tu bagi 1 markah. Lepas tu dia tulis F2 genotypic ratio. Betul, 1 markah. F2 phenotypic ratio, 1 red, 2 pink, 1 white. 1 markah. Okay. Boleh? Boleh Boleh. Boleh. Okay, untuk soalan kedua. Okay, untuk soalan kedua dia tanya what is meant by multiple allele. So bagilah definition. A condition when 3 or more alleles determine the phenotypes for a character of single gene. 1 markah. Markah ke 2 markah?
Satu ke dua? 2 markah. 2 markah. Okay, 2 markah. Okay. Dia cakap and then dia tanya, if both parents have AB blood group, state the possible blood group of their children. Construct a genetic diagram to show your answers. Okay, so dia cakap both parent ada AB blood group. State the possible blood group of their children. So blood group AB. So apa dia punya parent? Ni soalan ni berapa markah? 4. 4. Okay, 4 markah. Okay, so IA, IB, IA, IB. Okay, betul. 1 markah. Turunkan gamet, 1 markah. Buat crossing, tulis F1 genotype. IA, 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 IB, IA, IB, IB, IB. 1 markah. Okay, lepas tu F1 genotypic ratio. Okay, kalau boleh tulis F2 dululah. F1 phenotype. A blood group, AB blood group, B blood group. Okay, lepas tu baru tulis ratio. F1 genotypic ratio 1 1 A 1A, IA, 2 IA, IB, 1 IB, IB, tulis 1 markah. Okay, then F1 phenotypic ratio 1 blood group A, 2 blood group AB, 1 blood group B. Okay, state the possible blood group. Oh, inilah. Okay, dah tulis kat sini, okey lah. Dapatlah 4 markah. Skema ada 5, kita ambil 4 markah saja. Tulis ni dah dapat dah. Boleh? Boleh. Alright. Boleh. So, saya nak stop sini ke ataupun macam mana? Nak sambung link Jin? Ikut order. Senang. Okay. So macam mana kita Sekejap. Link Jin ni saya rasa 40 minit, 20 minit tak cukup ni. Sekejap. Topik apa ni? Topik 4 kan? Okay. So untuk link Jin, untuk link Jin, apa yang kita nak cerita adalah tadi banyak. Nak cerita apa dulu Macam mana? Okay, saya rasa saya stop sini ke? Nak stop sini ke? Boleh tak? Boleh je, madam. Okay. Boleh. Madam lapar ke, madam? Bukan boleh sebab saya dah tinggal seorang. Tak apa, madam. Tak apa, madam. Okay, itu satu hal. Satu lagi, saya dah assign satu kerja lah dekat group and tulis extra question tu. Okay, tolong buat hari Isnin, insyaAllah kita akan discuss. Boleh ke? Boleh. Boleh. Okay, hari Isnin kita discuss. Kalau tengoklah macam mana hari Isnin ke ataupun saya bagi jawapan saja ke, awak check ataupun link tak pun kita discuss LinkedIn ke. Okay, so nanti kalau boleh hantar minggu ni lah, hari Ahad hantar, boleh? Extra question ni? Boleh. Okay, bye. Okay lah. Boleh. Masa ni je korang bagi respon. Alright. Okay, so sampai sini saja. Tolong